Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bertemu untuk siri kali ini. Alhamdulillah, untuk siri Al-Quran Sahabatku pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk perbincangan kita yang seterusnya, iaitulah berkait dengan hukum menyentuh Al-Quran ke atas orang yang berhadas. Di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, terlebih dahulu terbahagi kepada dua kumpulan ataupun dua jenis orang yang berhadas ini. Yang pertama iaitulah orang yang berhadas besar dan yang kedua orang yang berhadas kecil. Pertama sekali berkait dengan orang yang berhadas besar, iaitulah orang yang dalam keadaan berjanabah, orang yang dalam keadaan haid, orang dalam keadaan nifas. Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang berhadas menyentuh Al-Quran. Pertama sekali, mengenai orang yang berhadas besar ini, para ulama berselisih pendapat. Pandangan yang pertama, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Imam Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazmin daripada mazhab Zahiri, mengharuskan orang yang berjanabah menyentuh dan membawa Al-Quran. Mereka berhujah bahawa surat yang dikirimkan oleh baginda Nabi SAW kepada Heraklius mengandungi petikan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Maka sudah tentu Heraklius menyentuhnya, walhal beliau seorang Kristian lagi berjanabah. Jika tidak boleh, tentu Rasulullah SAW tidak akan memasukkan petikan ayat-ayat Al-Quran di dalam surat tersebut. Manakala pandangan yang kedua, bagi orang yang berhadas besar ini menyentuh Al-Quran, jumhur ulama tidak mengharuskan orang yang berhadas besar menyentuh dan membawa Al-Quran. Mereka menolak hujah Imam Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazmin kerana surat kiriman Rasulullah SAW itu walaupun adanya petikan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, tetapi ia bukanlah Al-Quran sepenuhnya. Bahkan surat tersebut samalah dengan kitab-kitab tafsir ataupun sebagainya yang boleh disentuh atau dibawa oleh orang yang berhadas besar. Jadi kesimpulan di sini, bagi orang yang berhadas besar adalah haram ke atas orang yang berhadas besar menyentuh Al-Quran, walaupun dengan menggunakan perantaraan pensil atau penunjuk sekalipun. Dan diharamkan juga menanggungnya walaupun berlapik dengan kain, kecuali ketika darurat seperti berlakunya kebakaran, Al-Quran jatuh untuk kita selamatkan. Bagi memuliakan Al-Quran itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Kemudian muslim-muslimat yang dikasihi oleh Allah, bagi orang yang berhadas kecil, yakni orang yang dalam keadaan tidak berwuduk, ulama juga berselisih pendapat mengenai menyentuh Al-Quran tanpa wuduk. Pandangan yang pertama, jumhur ulama fiqh mengharamkan orang yang tidak berwuduk menyentuh atau menanggung Al-Quran. Seperti mana dalil-dalil yang telah didatangkan oleh para ulama. Yang pertama sekali, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-79, kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun, yang bermaksud tidak menyentuhnya yakni Al-Quran kecuali mereka yang disucikan. Dalil yang kedua, seperti mana sabda Nabi SAW, la yamassul Qur'ana illa tahir, yang bermaksud tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW an Abi Bakr Muhammad ibn Amru bin Hazmin an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban wa kana fihi la yamassul Qur'ana illa tahir, yang bermaksud daripada Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazmin, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalamnya mengandungi ucapan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ini adalah dalil bagi pandangan para ulama, jumhur ulama fiqh, yang mengharamkan ke atas orang yang tidak berwuduk menyentuh dan juga menanggung Al-Quran. Adapun pandangan yang kedua daripada Ibnu Abbas, Al-Sya'bi, Al-Dhahak bin Muzahim, Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazmin dan Hamad Al-Basti berpendapat bahawa orang yang berhadas kecil boleh menyentuh Al-Quran kerana tidak ada dalil yang terang yang mengharamkannya.
mereka menolak hujah jumhur ulama tersebut dengan alasan yang pertama sekali mereka mengatakan ayat 79 dalam surah Al-Waqiah tidak boleh dijadikan hujah kerana hak dhamir, yakni hak kata ganti nama tersebut kembali kepada Lauh Mahfuz, dan yang dimaksudkan dengan mereka yang disucikan ialah para malaikat seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat sebelumnya. Dan dalil mereka yang kedua, hadis tersebut terlalu umum. Perkataan tahir, orang yang suci, mengandungi pelbagai erti. Ia mungkin bererti suci daripada hadas besar ataupun hadas yang kecil. Mungkin suci badan daripada najis, dan mungkin bererti orang yang beriman, kerana orang beriman itu suci, tidak seperti mana orang musyrik, yakni orang kafir, kerana mereka dihukumkan najis, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-28, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah, sebagai kesimpulannya, saya cenderung kepada pandangan pertama yang mengatakan haram ke atas orang yang berhadas kecil menyentuh Al-Quran jika mereka ini adalah orang awam. Maknanya mereka ini bukannya ahli Al-Quran. Maka orang yang sedemikian haram menyentuhnya dalam keadaan berhadas kecil. Adapun pandangan yang kedua mengharuskan wajar bagi ahli Al-Quran kerana memandangkan keadaan mereka yang selalu membaca Al-Quran, selalu murajaah mengulang Al-Quran, menjaga hafazan mereka, maka pandangan ini kita boleh diterima bagi orang yang digelar sebagai ahli Al-Quran tanpa mengira tempat dan juga waktu, supaya Al-Quran terjaga di dada-dada mereka dan di hafalan mereka, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulannya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berhadas besar adalah hukumnya haram untuk menyentuh dan menanggung Al-Quran. Walaupun menggunakan perantaraan pensel atau penunjuk sekalipun, diharam bagi orang yang berhadas besar. Adapun orang yang berhadas kecil ini, orang yang dalam keadaan tanpa wuduk, bagi ahli Al-Quran, maka diharuskan, bagi orang awam tetap hukumnya adalah haram. Sekian sahaja untuk kali ini. Moga bertemu lagi untuk siri akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan yang setia mendengar. Semoga manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.